Salam sejahtera buat semua pendengar-pendengar setia CTC.fm. Ternyanyi. Okey, itu dia. Itu tandanya cikgu dah sampai. Okey. Baik, kita bertemu dalam bicara fundamental untuk malam ini. Awal-awal ni banyak soalan, banyak kawan-kawan kita komen. Okey, saya layan kejap lagi. Baik, alhamdulillah, untuk bicara fundamental episod yang ke-110 11 hari bulan 12 2019. Besok 12 hari bulan 12 2019. Lusa 13 hari bulan 12. Okey, banyak perkara yang menarik. Esok pun ada perkara menarik, kata dia. Okey, sebelum tu saya nak bersama dengan penonton-penonton kita nak bersama dengan kecil PLG. Okey, padu Bak Hang. Okey, tak tahu dia sebab padu tang mana. Okey, terima kasih kecil. Okey, Syafiq Shah, salam Pak Su dan juga Cikgu Yun CTC, mohon pandangan JBP USD, JBP JPY sama ada meroket atau cium ke bumi. Wah, kau punya ayat. InsyaAllah. Okey, daripada Airil Akmal, assalam Pak Su dan juga Cikgu Yun, minta pandangan gol. Boleh? Tak ada masalah. Boleh saja. Okey, John berkacamata. EUR JPY, NZD JPY, Pak Su, kaitan dengan trade war. Jadi ke tak ni 15 hari bulan ni? Kejap jadi, kejap tak, cakap apa kejap tunda. Okey, nak swing payah. Okey, dia nak swing cikgu. Okey, tak apa, nanti cikgu akan berikan sedikit penerangan untuk anda semua. Dan juga ada jugalah pertanyaan tentang esok tentang undian JBP. Okey, saya serahkan je lah ke Copang ni sebab mungkin banyak yang nak diperjelaskan kat sini. So saya tak nak ambil masa cikgu. So kita bersama dengan cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tu? Saya yalah termenung sekejap kan, tengok pokok, tengok longkang, tengok luar. Consumer price index inflasi Amerika is so good malam ni, sangat baik. Tapi dia tak mampu nak melonjakkan dolar. Dan dia tak mampu nak menjatuhkan gold dengan sederas-derasnya bertahan. Kerana apa ya? Kerana ni phase 1 tarif tax dia tak sign lagi. Okay. Allah Akbar, sepatutnya lama dah koyak rabak dah gold tu ke bawah. Tapi itulah dia. Okey, itulah dia, dan saya sangat terkejut. Dan market malam ini tentunya akan menantikan ada 5 kaunter penting yang akan terkesan, bukan pada kita sebenarnya tuan-tuan, 5 kaunter yang saya ceritakan ni. Okey. Ini adalah 5 kaunter stock index yang akan memberi perhatian yang sangat volatile kesannya kepada phase 1 pada 15 Disember nanti. Dan tentunya malam ini induk yang akan dibicarakan adalah FOMC yang akan dibicarakan lebih kurang jam 3.30 nanti, waktu malam awal pagi Khamis. Baik. Khususnya bagi melihat fund rates yang dijangka dikekalkan ataupun dipotong. Itu sebab dolar tak boleh nak meroket walaupun data dependennya baik seperti consumer price index malam ini yang sepatutnya memberi suntikan turbo boost twin turbo macam mana kan, twin pula tu, twin cam pula. Twin cam lah sekarang. Okey. Tapi tak mampu kan, kerana menantikan Jeremy Powell jam 3.30 pagi. Dan itulah apa yang saya nak buka sedikit cerita pada malam ini, sebab saya terfelut. Jadi saya termenung sekejap. Terfelut ada lagi. Nanti ambil straw, sedut tu, terpelut. Cepat-cepat ada clearkan pelut dengan. Okey. Okey, tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukuran Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan rohani dan jasmani, akal fikiran yang waras, zahir yang mampu menggerakkan saya dengan senang hati dan ceria, walaupun kedukaan itu di mana-mana saja berada. Namun hakikatnya jika bukan kita diri sendiri yang menceriakan diri kita, siapa lagi yang nak menggembirakan kita? Hari ini 11th, wah my goodness, I can talk London now, the 11th December 2019. We are counting on the day, on the very big day. It's called about the phase 1 deal sign up will be supposed to
settle down by 15 December on Sunday morning, macam Gwen Stefani. Okay. Dan pada masa yang sama, tomorrow never dies but you must die another days. Bojos, tomorrow dia akan membuatkan satu gempak yang cukup besar dalam UK Parliament. Apa yang Bojo minta adalah the Tories menang full majority supaya dia tidak perlu menggantung Parlimen. Deng. Bermakna dia akan gunakan kuasa penuh dia sebagai Perdana Menteri dan kerajaan yang baru bagi meluluskan resolusi Brexit, yang akan Bojo memberi satu jaminan bahawa 30 Januari UK akan keluar daripada Kesatuan Eropah. That's why pound sterling fully support. Dan kenapa begitu? Okay, soalannya mudah. Mengapa begitu? Kerana harus diingat, Bojo, macam mana yang saya bagi tahu, Boris Johnson, di belakang beliau antara yang paling mudah, the investors sangat ramai. Sangat ramai. So Bojos ini mempunyai satu kredibiliti, iaitu beliau boleh, ataupun dikatakan boleh ni pada saya bukanlah hebat semana, tetapi beliau mampu memberi rangsangan dalam menjamin sesuatu keputusan itu ianya akan terlaksana, terutama seperti mana isu Brexit. Jadi ini adalah satu perkara yang memberi suntikan yang cukup kuat. Harus diingat, the Conservative Mr. Boris Johnson needs to win the election besok yang dijangka waktu kita akan selesai pengiraan undi. Siapa-siapa ada PAS boleh masuk Dewan Parlimen lah buat kira undi. Okay, di antara jam 11 malam waktu kita, insya-Allah, Khamis malam, Jumaat besok malam 11-12 macam tu akan selesai proses mengundi waktu di London, dan keputusan dijangka sama ada awal pagi waktu kita atau di antara 3 atau 4 pagi waktu mereka. Dan apa yang diperlukan oleh Mr. Boris Johnson dan di Konservatif adalah majority full swing, melepasi paras 60 seat atau 68 seat, melepasi daripada sasaran sedia ada. Itu majority yang dia kena menang. Walaupun dia menang tapi tak ada majority, contoh 20 kerusi, 30 kerusi, pound sterling boleh jatuh. Susah cakap. Dia kena menang betul-betul full swing, solid 2/3 seat daripada Parlimen supaya dia boleh pegang Parlimen dekat tangan dia, dan tak perlu untuk gantung-gantung Parlimen, senang cakap. Itu apa yang kita harapkan, supaya GBP boleh pergi 135, 138 lagi atas daripada harga sekarang. 500, 600, 700 pips daripada malam ini untuk meroket lagi ke tinggi. Itu yang sentiasa ataupun menjadi permainan di benak-benak traders, whether wow, adakah nak terbang, tak nak terbang, jatuh, nak jatuh, tak nak jatuh, tak jatuh. Itu seronoknya kekuatan geografi politik, tuan-tuan, mematahkan trend bila masa. Dan walaupun harga di pucuk-pucuk, stokastik kamu dah overbought macam mana pun, dia boleh ke atas lagi. Kekuatan dia ni hebatnya. So rumusan untuk The Conservative ataupun yang akan bertanding esok melalui Mr. Boris Johnson sebagai calonnya, yang akan ditentang kuat oleh Jeremy Corbyn melalui The Labour Party, the parti buruh, parti yang melahirkan beberapa orang Perdana Menteri yang hebat sebelum ini, seperti siapa yang banyak nama saya lupa lah. Tapi nama-nama sampai tak ingat sampai tak ingat nama Parti buruh ni adalah suatu parti yang memperjuangkan hak-hak petani, hak orang kampung, hak middle class di sebelah selatan United Kingdom, tengahan dan golongan bawahan pertanian yes. That's why dipanggil Parti Labour, Parti Buruh. Dan The Conservative adalah parti yang memperjuangkan hak-hak upper class ataupun high class, golongan-golongan bangsawan istana, korporat-korporat, konglomerat, mereka pedagang-pedagang, investors yang kaya raya di UK dipertahankan haknya. That's why di belakang Mr. Boris Johnson banyak investors. Nak dibandingkan dengan Jeremy Corbyn, kan berbeza kan? That's why apa yang mereka perlukan adalah Boris Johnson menang full swing, totally majorities, sekurang-kurangnya mesti lebih 60 seat perbezaan. Atau lebih daripada itu, 68 seat something, 60 seat dia mesti ada different ke atas tu, baru dia dianggap sebagai the champions of the election, sebagai the most powerful
PM di UK pada saat ini. Dan that time FTSE UK boleh meroket setinggi-tingginya, pound sterling, GBP US dollar meroket setinggi-tingginya, GBP JPY juga meroket setinggi-tingginya, GBP AUD juga meroket setinggi-tingginya, GBP CAD juga meroket setinggi-tingginya, Euro GBP koyak jatuh sedalam-dalamnya. Menarik tak perkataan ni? Dia ceiling ke? Kalau yang naik tu ceiling ke? Maksudnya? Dia cecah ceiling ke? Oh, dia letak ceiling terbuka kan ke atas lagi. So maknanya mereka yang menggunakan escalator agak lambat lah. Dia terus tekan lift, ting, tingkat 35, brrr, dia terus pergi. Itu memang kita meletakkan bahawa kesan terhadap kemenangan Boris Johnson perlu majoriti 2/3, sekurang-kurangnya 60 seat. Pegang ayat ini, 345 seat sekurang-kurangnya Boris Johnson kena menang. Sekarang survey dia baru pegang 339 seat melalui survey Youth Government UK. Dia baru dapat 339 seat average. Tak banyak dah tu. Tetapi the whole pictures, beliau memerlukan sekurang-kurangnya menang 345 seat hingga 355 atau 65 seat. Dia pegang seat ni angka 3.5, insya-Allah dia boleh pergi kepada majority. Tu keputusan seat yang dia menang. Kita tahu dia menang dekat daerah mana, dia akan ada calculation. Jeremy Corbyn kalau dia nak beat the Conservative, dia nak jadi PM, dia juga kena pegang seat yang sama macam mana yang dipegang oleh Mr. Bowjo. Seat yang saya masukkan ini adalah anggota-anggota daerah yang akan terlibat dalam pilihan raya besok, yang dijangka waktu kita bermula jam 4 petang atau 3 petang waktu kita akan start bermula dan berakhir pada jam 11 malam waktu kita esok malam, insya-Allah. Dan pengiraan dijangka selesai di antara subuh atau pertengahan subuh, iaitu atau sebelum jam 4 pagi lebih kurang dijangka akan selesai pengiraan. Dan pegang dua channel penting. Yang pertama adalah BBC, BBC broadcaster ataupun bbc.com, tahu kan, UK broadcaster tu. Kedua pegang Sky Fox. Dua channel ini adalah dua bentuk news network yang paling berpengaruh di UK yang akan membuat siaran langsung terkini. Jadi setiap berita yang keluar dari mereka mampu merangsang pasaran, terutama pound sterling. InsyaAllah malam ni apa yang saya boleh tahu saya akan bagi semua supaya traders besok lebih selesa nak trade. Jika brokers menggantung spread yang besar-besar tu, saya tak tahulah, saya tak boleh cakap apa lah kan. Biasa spread akan jadi besar kan, bukan? Sekali tekan 15 pip, 20 pip, 30 pip ke atas, maklumlah. High impact. Nak entry sekarang, ting. Jangan besok, koyak nanti. Wallahualam, tak tahu saya. Biasanya macam tu, the big days, biasa spread akan jadi besar, kan? Okey tuan-tuan, itu apa yang saya nak kongsikan serba sedikit tentang isu election UK besok, insya-Allah, dan impak dia begitu. Okey, dan macam mana pula jika Boris Johnson tewas, tewas, maksud saya tewas. Dia menang tetapi dia tak majority. Tu baru saya nak tanya tadi. Okey. Dia menang atau tak menang? 310 undi, 310 seat, 320 seat, 300 seat. Okey, maknanya dia menang nipis daripada Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn 290, dia menang 300 atau 310, maknanya setakat 20 seat. Dia nak 60 seat kan, minimum, atau 68 seat. Pound sterling akan dalam keadaan drifting untuk lebih rendah. Dia akan mengalami kejatuhan walaupun Johnson menang. Dia boleh spike, lepas tu dia akan lifting lower, rendah, akan dijual perlahan-lahan. Sebab kemenangan Boris Johnson, dia tidak mampu untuk mengekang parlimen sebab dia tak pegang majority. Tu saya kata tadi, once dia pegang majority seat dalam kabinet, dalam parlimen, baru dia boleh membentuk parlimen mengikut cara dia. Tapi memandangkan dia gagal, so kerajaan kena bercampur. So once kerajaan bercampur, dia kena ambil sikit daripada Jeremy Corbyn dan lain supaya nak cukupkan seat
dan pada masa yang sama, untuk resolusi sesuatu perkara terutama Brexit nak lulus, perlu mendapat kelulusan parlimen yang dah dibentuk. Itu yang menjadikan GBP lower dan rendah. Sell in rally. Boleh faham maksud saya? That's the risk tentang esok election. Yang kedua, bila berlaku begitu, ini bermakna momentum kekuatan pound sterling juga akan perlahan. Sebarang kenaikan akan dijual, sebarang kenaikan akan dijual, sebarang kenaikan dia akan dijual. Tu momentum dia. Naik je orang sell, naik je pun orang sell, naik je orang sell, sampailah selesai dia bentuk kabinet. Satu. Kedua, the big days, Januari 30 hari bulan 1 2020, pengumuman UK Brexit. Deal or no deals. Jika dia tetap keluar with no deals, jual pound sterling sekuat-kuatnya. Kalau tak deal, jika dia tetap keluar tapi tiada perjanjian, tiada syarat yang diminta oleh EU dan dia tak setuju, dia tetap keluar no deals, tak ada apa ni, tak ada perjanjian, dia keluar ikut cara dia, kan? Jual pound sterling. You sell the pound sterling sedalam-dalamnya. Serindu-rindunya lain, sedalam-dalamnya. Okay. Lagu Safura tu, sedalam-dalam cinta. Alamak, dia main salam. Ini dah zaman tak. Okay. Kita dah zaman Wani Hasrita ni. Okey, dia tu satu. Kedua, daripada harga yang berlaku di pound sterling, ini akan mengheret stock market dia, FTSE UK juga akan semakin rendah. Secara tidak langsung, pound sterling tidak punya kekuatan untuk konsisten di paras harga melepasi 300, 3000, 127, 126, 125, 124, lagi bawah. Berapa ratus pip daripada sekarang? Hampir 1000 pip. Tak mustahil. Brexit 700, 1200 pip dengan sekali pergerakan. Ya. Tu hakikat. Faham kan betul-betul? Ding 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 ding. Okey. Right, tuan-tuan. Janganlah rasa macam gabrah pula. Gabrah saya pun gabrah. Janganlah gabrah-gabrah kan. Buat relax je. Tenang-tenang aja. Alright, kita ke jadual berkala kita. Alhamdulillah, kita hari Isnin 9 Disember, tiada sebarang bentuk high impact yang berlaku. Tenang-tenang sahaja. Namun semalam lah 10 Disember, Royal Bank of Australia, Governor Rob Lowe, saya agak salute macam mana saya bagi tahu RBA, Reserve Bank of Australia ini. Dia yakin the Aussie will be sustained. Walaupun sekarang ini Aussie dalam keadaan depression semakin rendah, dia yakin Aussie akan meningkat, kan? Di suku tahun pertama 2020. Saya bila saya dengar governor ni bercakap, saya cakap, you are very very optimistic. Serius saya cakap, very optimistic. Walaupun figure yang dia sebut itu macam tak masuk akal. Sebagai contoh, inflasi dia sekarang ni bacaan dia 4.5 atau 5.5, tinggi sangat, masya-Allah, maafkan saya. Inflasi dia tinggi, dan dalam pada masa yang sama mereka nakkan inflasi yang rendah dalam tempoh 2 bulan. Macam tak munasabah. Satu. Kedua, dalam pada masa yang sama, peluang pekerjaan baru di Australia agak perlahan. Boleh tengok result dia yang sebelum-sebelum ni memang perlahan. Gaji pun tidak berapa meningkat. Tapi dia kata dia confident akan pulih. Aussie percaya dengan apa yang Reserve Bank Australia sebut, maka kejatuhannya limited, dan dia sekarang sedang menaiki. Hari ini Aussie dollar adalah mata wang yang paling kuat dalam semua counter major hari ini. Siapa sangka, kan? Orang anggap pound sterling is the strongest. Semalam ya pound sterling cukup gagah perkasa. Cukup awal pagi tadi, di antara jam 3 pagi, apabila survey UK poll keluar result di mana konservatif Mr. Boris Johnson tewas 12 kerusi, pound sterling jatuh sedalam-dalamnya, kan? Tengok GU, tengok GA, tengok GCAT, tengok GJ jam 3 pagi, mana awal pagi tadi. Sebab apa? Sebab
You Governor mengeluarkan satu poll survey yang rasmi, yang terakhir sebelum besok dia nak election, Konservatif kehilangan 12 seat. Dan 12 seat itu pergi kepada parti Labour Jeremy Corbyn. Siapa sangka kan, sedang dia pergi pap, rupanya belakang kalau lompat parti. Contohnya begitu. Boleh macam tu. Benda tak mustahil, kuasa Allah SWT. Right? So RBA, bila begitu kita nampak bahawa it's sangat-sangat confident, very optimistic. Saya research tentang RBA hari ini. Walaupun saya seorang yang tak berapa pandai macam tuan-tuan, saya tak pandai sangat pun sebenarnya, baca-baca, selak-selak kira-kira kan? Saya dapati bahawa bila RBA optimistik yang Aussie akan dalam keadaan yang sustain di permulaan suku tahun pertama, dia akan dia mengheret beberapa bentuk fakta baru saya nampak jelas, iaitu di mana kadar cash flow atau perdagangan di peringkat Indian dan Oceania nanti, Australia, New Zealand, Singapore, Hong Kong, Jepun, Hong Kong, dan satu lagi jika tak siap saya, Taiwan akan mengalami sumber pendapatan tambahan melalui beberapa bentuk urusan mereka dalam monetary policy, khususnya melalui konsep pinjaman perdagangan. So ini yang antara yang saya nampak kenapa RBA berani mengatakan mereka akan sustain. That's why Aussie sekarang drift, accelerate, meningkat dan meningkat. Daripada sekarang dah mula meningkat. Allahu Akbar. Kan? Jangan memperlekeh central bank, tuan-tuan. Jangan sesekali. Jangan memperlekeh. Dia adalah bapa kepada duit negara dia. Jadi dia tahu duit dia macam mana kan. Dia akan protect. Selesai. New loans. Ni yang saya kata, antara kawan-kawan baik bagi RBA, CNY. Biasanya dipanggil dalam PBOC, iaitu People Bank of China. Tengok loan dia, $1,200 billion dijangka diluluskan, tetapi diluluskan bertambah 1,390 billion, $1.39 trilion yang diluluskan oleh PBOC melalui CNY currency mereka. Lulus. Ini bermakna rancak tak perniagaan dan perdagangan negara China? Rancak lah. So once dia rancak, CNY akan meningkat. Bila CNY meningkat, yang akan jatuh adalah JPY. Senang aja. Okay, bagi tahu serang, CNY kalau naik, JPY akan jatuh. Alright. German Zero Economic Sentiment, dia ada jam 6 petang semalam. Okay, Zero Economic Sentiment ni satu masa dulu masa saya belajar, dia adalah satu data yang sangat berpengaruh di Kesatuan Eropah, ya? Mereka akan sentiasa dijadikan panduan ataupun ukuran kekuatan ekonomi dalam Kesatuan Blok Eropah melalui negara Jerman. Sebab Germany adalah negara yang paling kaya, paling maju dan paling berpengaruh dalam merangsang ekonomi Kesatuan Eropah, Eurobloc ataupun EU. Tengok dia meningkat 10.7. Ini menjadikan euro buy. Betul tak? Cuba tengok balik hari Senin. Buy. Dia buy. Hari Selasa Senin pula makan saya. Okay, fokus 1.1, dia terbit 10.7. Kuat tak kuat? Sangat kuat. Sangat kuat. Ni kita nak beralih kuasa daripada Mario Draghi kepada Christine Lagarde. Lagarde lepas ni akan ambil alih, seorang wanita yang sangat berpengaruh sebagai ceti yang berlesen di dunia. Okay, dia dulu adalah, sebelum ni adalah pengurus, maafkan saya, adalah chair lady pada IMF, dan sekarang dia bertukar kepada governors ataupun chairman bagi ECB, Europe Central Bank, bagi menggantikan Mario Draghi. Nak bagi Mario Balotelli tak boleh, nanti kerjanya main bola je. Bola 24 jam. Tak jadi apa. Susah nak bagi kat Negro ni, biasanya tak bagi, dia bagi kulit putih juga. And then hari ini Consumer Price Index bagi monthly untuk dolar
mencatat bacaannya meningkat sangat baik bacaan dia. Okey, fokus dia 0.2 tetapi dia meningkat 0.3%. Ini sebenarnya baik untuk sokongan dolar meningkat. Buy and buy and buy and buy. Sell the gold. Sell euro, sell GU, semuanya baik, tapi tidak merangsang dengan begitu hebat, sekadar bertahan dan sustain kerana market menantikan FOMC. Satu. Kedua, market sedang terangsang dengan election UK, terutama phase 1. Yang paling besar adalah phase 1, tuan-tuan, bukan election UK sebenarnya. Itu di dalam negara UK kan. Phase 1 yang akan dimeterai pada 15 Disember nanti, hari Ahad. Phase 1. Dan phase 1 ini jika dia langsai bersetuju, dolar akan jadi mata wang antara yang paling kuat di muka bumi sehingga awal tahun. Emas akan mengalami kejatuhan yang sangat dalam. Euro akan terkesan untuk jatuh. JPY, the safe haven, juga akan mengalami kejatuhan. GBP juga akan mengalami kejatuhan. Lagi apa lagi? AUD juga akan mengalami kejatuhan. Commodities mengalami kejatuhan yang agak teruk bila phase 1 ini ditandatangani. Tuan terkesannya. Tapi jika dia delay atau dia hold, dia tak sign hari Senin, Ahad nanti, dia kata bosan lah kita, tangguh dalam 2-3 minggu lagi. Kau janji duit masuk kan, Donald Trump. Sebab dia nak paksa juga China sign. China kata dia boleh sign, tapi bagilah masa lagi bang, belum siap kau lah, nak fikir, nak kira, nak apa tu ni, okey lah, koyak saya. Semua orang akan koyak, dolar akan jatuh. Risk asset akan mengalami kejatuhan. Apa tu risk asset, tuan-tuan? Risk asset adalah counter pertama yang akan jatuh jika dia berlaku begitu, iaitu counter stock, counter bond jatuh. Jika Donald Trump memikirkan I need to protect dia asset, dia return of investment, nak jaga untung Standard & Poor's 500, nak jaga untung Nasdaq, terutama Dow Jones nak kena jaga. Dow Jones kalau bergerak ratus point dia punya pergerakan, sekali bergerak. Dalam Dow Jones tu ada berapa banyak counter utama jutawan bilion Nasdaq ada berapa banyak dalam tu. So Trump kalau nak protect mereka ini semua kaya, dia kena paksa juga China sign phase 1 15 dan 12. Jika tidak, counter ni semua akan mengalami kejatuhan. Stok akan jatuh teruk. Ratus pip. Dia bukan panggil pip, dia panggil point. Pip duit, kita currency, point. Bayangkan selama ni Standard & Poor's 500 punyalah, wow, sombong berada ke atas, tinggi 3,000 point, 3,100 point, 3,200 point, naik, turun 50 point, naik 200 point. Tengok Trump punya pandangan, sampai dia berbangga mengatakan diri dia semenjak dia menjadi Presiden Amerika, dia berjaya meningkatkan keuntungan pasaran saham Amerika daripada point bawah 2,000 sekarang dah 3,000 point lebih dalam tempoh setahun dia nak jadi dia jadi presiden. Power tak Trump? Memang power. Dari segi bentuk business minded dia power. Tahu lah orang tu. Betul? Tu saya nak bagi tahu macam tu. Itu kesan dia. Dia mindset as a president, dia juga mindset as a business dan konglomerat. So he knows how to play the game. Saya tak tahu sama ada dia nak sign atau tak, tapi selepas tu memang sign. Kalau dia tak sign, China tak setuju, bukan tak setuju, China minta tangguh. Hari ni China dah keluarkan berita rasmi, mereka minta ditangguhkan. That's why emas tinggi. Dia keluar pula berita selepas saya entry waktu cuba sebelum saya entry. Kan bagus. Selepas saya entry lah tuan, dia naik. Allahu Akbar, floating aku. Sabar je lah, mudah-mudahan dia jatuh lagi dalam malam ni. Jom. Amin. Dan sepatutnya CPI dah jatuhkan emas ni sebenarnya, tapi masih bertahan di situ. Allahu Akbar, mudah-mudahan FOMC membantu untuk emas jatuh. Sebelum kita buy kuat-kuat. Tapi jatuhlah dulu kuat-kuat, baru kita buy kuat-kuat. Alright, tu sebabnya. Dan okay, jika China minta delay dan Trump approve, dia belum keluar statement tapi China dah keluar statement, mereka nakkan ia ditangguhkan ke suatu tempoh untuk diperhalusi kandungannya dengan beberapa kandungan di dalamnya supaya
dipertimbangkan dengan alasan melibatkan perbelanjaan percukaian ratusan bilion dolar. So mahal. Tetapi pihak Washington belum mengeluarkan apa-apa kata keputusan rasmi, menunggu keputusan Presiden yang dijangka akan memberi statementnya malam ini atau besok, tak silap saya, tentang respon daripada Beijing tentang isu Phase 1 ini. Sebab Washington jelas mengatakan jika China gagal untuk Phase 1 deal pada 2012, mereka akan tambah lagi kadar tarif kepada 35% daripada 25% ke 35%. Sini memberi petanda bahawa jelas China akan membayar lebih lagi banyak pada yang sedia ada jika gagal ditandatangani. Itu syarat yang dah diberitahu Washington. Okay, so doa je lah, mudah-mudahan semua orang ada profit. Amin, ya. And then kita ada core CPI. Satu data yang penting, sangat penting sebenarnya, sangat penting. Inflasi untuk core stagnancy 0.2. Bagi saya kedua-dua result ini pun dah memadai setakat ini bagi membantu dolar untuk support di bid ataupun di buy. And then kita ada 3 pagi, awal pagi nanti. Sebelum tu setiap anda bersama kami teguh di sisi anda. Apa tu? Alhamdulillah. Terima kasih kepada Cik Abu Rashid yang sentiasa menjaga kebajikan saya. Sedap airnya. Abu Rashid nama penuh. Abang Abu. Biasa baby panggil apa? Baby masih pada baby kan sebabkan saya air. Alah, tak ada malam ni kopi Vietnam tu. Kopi Vietnam jauh jalan maksud daripada Ho Chi Minh. Jauh jalan. Federal Reserve Open Market Committee, tuan-tuan, economic projection, suatu data kedua di dunia yang paling berpengaruh dalam financial instrument trading, terutama Amerika ataupun US dollar, dijangka bermesyuarat pada jam 3 pagi. Dan saya cukup menarik perhatian saya pada malam ini sebab malam ini kita akan menyaksikan Jerome Powell. Dia ada live dengan saya nanti, tak silap saya ada live, akan memberi statement beliau tentang projection Federal Reserve bagi 2020, khususnya mengenai fokus terhadap interest rate. Trump mendesak Jerome Powell agar lebih tegas untuk merendahkan rate yang sedia ada 0.75 kepada yang lebih rendah. Lebih rendah tu mungkin 1.00, 1.50 mungkin, atau lebih rendah pada tu. Lagi rendah lagi bagus kata dia. Okey, sekarang ni 1.75. Saya expect dia akan turun kepada 1.50 atau 1.25 yang dirasakan bersesuaian terhadap American dollar bagi central bank beliau bermula 2020. So jika Jerome Powell ada menyatakan bahawa Federal Reserve ada berkira-kira untuk melihat kesesuaian bagi memotong rate, ini akan memberi rangsangan kepada dolar. Dolar akan mengalami price in. Bila dolar mengalami price in, bermakna market dah expect dolar akan dipotong. Tinggal lagi kita nak akan cuba lihat bila dia akan melaksanakan pemotongan rate. Yang pasti rate akan dipotong di setiap mesyuarat FOMC. Cuma saya tak tahu mesyuarat yang ketiga, mesyuarat yang kedua, mesyuarat yang keenam baru dia akan potong. Tapi di setiap mesyuarat FOMC dia akan umumkan jika dia memotong rate ataupun dia meningkatkan rate Federal Reserve ini. Itu jelas, right? Okey, apa kesannya bila rate dipotong satu, dia akan merangsang pembelian stok saham akan meningkat sebab harga akan jadi jatuh rendah. Dolar akan jatuh, rate dipotong, memang jatuh berbus, tapi jatuhnya itu menarik perhatian di investors untuk membeli berbondong-bondong saham-saham yang berpotensi. So sebenarnya potong rate ni naikkan nilai atau jatuhkan nilai? Pasu? Rate dipotong ni menaikkan nilai ke menjatuhkan nilai? Jatuh. Dia menaikkan nilai. Tapi dia potong. Tapi dia untuk menaikkan nilai negara lah. Dia naikkan nilai. Merangsang. Okey, baik. Faham tak maksud saya? So bila stock market naik, indeks naik, dia akan mengheret USD index untuk naik. Dolar juga akan ikut naik selepas dia mengalami kejatuhan lebih tinggi daripada apa yang dia jatuh. Bermakna rate ni dipotong pada pandangan saya adalah menjaga kepentingan. Betul tak maksudnya? Duit negara. Kepentingan duit negara mereka, kepentingan pelabur-pelabur dalam mereka.
Sebab kan mereka declare dia adalah king of the economy, bermakna semua negara akan mengikut telunjuk mereka. Saya akan potong rate saya. Tak apa, hari ni saya potong, tengok besok orang berbondong-bondong beli saham saya. Betul. Sebab I dah cut berapa, daripada $2 pam, tinggal berapa? Tinggal 3%. 3% bagi saya 10,000 trilion unit. Contoh, ada ke ayat je sebab tu? Ada. Tak mustahil. Saya nak beli semua saham Apple ni, 50,000 lot. Katalah daripada $2 dia potong pap, tinggal 3%. Dia beli 50,000 lot. Tak ada naik jadi $10, $15 lepas tu. Betul tak? Betul lah. Bermakna pada saya melihat dia ada menjaga kepentingan sesuatu pihak bagi mendapatkan sesuatu pihak. Right? What I give, I'll get back. But at the same time, your portions will be protected. My portion will be increasing more benefit. Is it true? Well, what can I say? The choice is yours. Itu cerita Star Wars lain. Okay. And then kita ada CHF Swiss francs 4:30 petang esoknya. Okay, ni awal pagi nanti 3:30 pagi ni. SMB Monetary Policy Assessment. Jam. Siapa trade CHF, ni akan jadi digesting untuk anda lah. And then kita ada parliamentary election sepanjang hari, all day, all night long. All night, itu zaman dulu. Sekarang tak bagi macam tu. Sekarang dah lain dah. Sekarang crazy train. Dah lain. Okay, ni kita nantikan resultnya lah ya. So macam saya kata tadi, BBC News Network atau BBC.UK tu, Bloomberg Economy tu tambahan lain, dan juga Skyfork ataupun Skyfork tak silap saya, yang akan diberi authority ataupun yang akan memberi liputan langsung tentang perkembangan UK election ini, dan mereka sangat berpengaruh memberi rangsangan. Konsep dia sama macam Bloomberg Economic, konsep dia juga sama macam Global Times, konsep dia juga sama macam Skywalk, Live Squawk di CNBC. Ini semua adalah channel-channel utama di dunia yang memberi rangsangan atau memberi pengaruh kepada the investors untuk merujuk situasi terkini tentang ekonomi semasa. Jadi tuan-tuan, di hadapan kita ni ada pelbagai bentuk saluran. Mampu tak mampu nak digest untuk ambil yang mana. Bukan hanya semata-mata melihat pada carta, nak ukur atas, bawah, rini, tengah, tepi, resistance, support. Bukan setakat itu, tetapi dia sebenarnya lebih mendalam. Dan sedalam mana pun cintamu itu, serindu-rindunya pun juga akhirnya ujungnya ke tanah jua. Okay, tengok. Saya nak tanya pasal impak semasa election itu. Dia satu hari, bertindak satu hari. Impak dia adakah untuk JBP saja ataupun untuk negara-negara lain sekali? Untuk pound sterling saja. Mana-mana yang correlate dengan pound sterling akan terkesan. Terutama GBP US dollar, GBP JPY, dua ni kena jaga. Itu penting. Bukan GA, bukan GCAD, bukan Euro GBP pun bukan. Dia dua ni penting. Yang lain juga akan terkesan, tetapi ide utamanya adalah the pound sterling will be facing ataupun correlate with the safe haven option, iaitu US dollar dan JPY. Dua ni yang akan memberi rangsangan, yang akan menggerakkan pasaran, yang lain akan ikut. GJ kalau terbang, GU akan ikut terbang. GU kalau terbang, GJ juga akan ikut terbang. Sebab dia dengan safe haven. Safe haven tu apa? JPY, and then US dollar. Tu yang terkesan tu. Lagi satu CAD juga safe haven. GCAD juga dia juga akan dia juga akan bergerak seiring, serentak. So banyak counter akan serentak. So jika anda banyak counter, tuan-tuan di luar sana banyak duit, ada akaun 1, akaun 2, akaun 3, akaun 4, jangan malu-malu, jangan segan-segan. Apa? Ini aku buy, ini aku sell, ini aku buy, ini aku sell. Wow. Tak salah. Mana maksudnya? Maknanya loss yang ni untuk yang tu. Ya, betul. So ini floating $1, yang ini sell terus $2 kali 2, InsyaAllah profit. Oops, tips malam ni. Alamak. Sebab election beratkannya besar. Jadi gunakan peluang yang ada. Sebab ada yang bertanya tentang benda yang ni lah.
Dia tanya JPP USD, JPP JPY, terkesan semasa election. Yes. Keputusan tu nanti akan kita tahu kan, sama ada siapa BJ menang ataupun seorang lagi menang kan. Ini semasa election, apa peluang trader-trader kita, ataupun macam mana. Itulah ataupun kita tengok je. Pada saya macam saya kata tadi kan, di awal saya dah jelaskan pound sterling apa yang perlu diikut, apa yang perlu dipaham. Election tu apa yang nak dijaga, berapa seat dia nak kena menang. Betul lah. Kenapa kalau dia menang dia masa jatuh, sebab apa? Majoriti dia kurang. Bila majoriti dia kurang, kenapa majoriti dia kurang? Dia perlukan siapa? Dia perlu bergabung dengan parti lain untuk membentuk kerajaan yang penuh, supaya parlimen tidak digantung. Satu tu kesan tu geografi politik. Awal-awal saya dah bagi tahu kan, dah terangkan. Di awal tadi. Berapa kali nak tanya, geram aku. Tak apa, minum dulu. Okay. Tapi seronok, bermakna tuan-tuan mau diperhatian. Itu yang kita nak, ya, supaya tak banyak sikit kita dapat. Betul lah. Jadi kadang-kadang orang ni momok tak, biasanya bila macam ni dia orang momok okey kau buy kuat-kuat ni JPP kan. Jadi sampai yalah, kadang-kadang broker pun dia akan ubah spread apa semua kan. Kan tu biasa. Jadi sebab itulah saya nak diorang ni mungkin alert tentang tu. Jadi okey, cikgu dah bagi pandangan yang cantik. Okay, jadi oleh yang demikian, secara tidak langsung puratanya itu bahawa untuk pound sterling, saya ulang, adalah sangat volatile. Okey, sangat volatile. Dia boleh ratus pip ke atas, dan dia boleh sedalam-dalamnya lantai sampai kau galikan lubang, kau timbuskan balik, kau tak jumpa lubang tadi. Dalam tu. Betul dalam. Tu jangan main-main. Okey, baik. Right. And then tip tadi cikgu boleh pakai. Allahuakbar. Alright. So kita ada CHF sekali lagi yang akan beraksi pada 5 petang waktu London kita, iaitu press conference tentang Switzerland National Bank. Ini berkenaan tentang situasi Swiss franc kita, macam mana situasi dia, siapa yang trade CHF, kena digest lah perkara ni. And then kita ada main refinancing rates. Oh yeah baby, 8.45 malam Jumaat, bacaannya 0%. Allahu Akbar. Kita buat loan 0%. Hai si man. Itulah kadang-kadang seronok ke ECB kan, 0%. Kalau boleh 100 bayar 100. Kalau boleh ni yang Donald Trump minta dengan Federal Reserve, kalau boleh biar 0%. Sebab dia nak merancakkan investment ke dalam negara Amerika bagi menyaingi negara China. Eurobloc dah mulakan dulu 0%. So kosong lah, jangan angkat. Kosong lah. Kalau dia meningkat, contoh 0.01, terbang euro tu. Terbang tinggi ke awan biru. Kalau dia kekal kosong, dia stagnancy. Baik. Dan kita ada monetary policy statement, yang ini perlukan digesting tentang ECB, tentang dasar polisi kewangan mereka. Dan yang paling penting adalah press conference ni nanti setelah terbit 8.45 dan 9.30 ni lah. Ini yang cukup penting sangat-sangat. Yalah, Christine Lagarde baru lagi akan bagi statement dia, situasi monetary policy setelah refinancing rate diterbitkan, monetary policy statement diterbitkan. Okey, dan apa komen mereka terhadap masa depan kesatuan Eropah bagi tahun 2020 ataupun seterusnya, atau setiap 3 bulan, atau bagaimana. Ini akan merangsang euro US dollar. Jika tiada perubahan, tiada apa-apa dasar perubahan, maka ini bermakna euro dalam keadaan yang stagnancy untuk rally seperti biasa sahaja. Tapi yang paling penting ini, malam nanti 3.30 pagi, ini cukup penting. Ini akan jadi highlight seluruh dunia ni. Apakah keputusan Fed jika dia mengekalkan rate 1.75%? Mengapa begitu, dan apa tindakan seterusnya? Ini akan diikut atau dijadikan panduan oleh seluruh dunia melalui dasar polisi kewangan masing-masing, termasuk Malaysia juga. Right. Ini akan merangsang dolar. Nak terbang tinggi, nak jatuh ke lantai. Ini kan, jam 3.30 pagi, Mr. Jeremy Powell spek kat tinggi. Dia selalu kalau cakap spek dia mesti kat hidung sini. Mr. Jeremy Powell dia cakap slow. Alright. And then kita ada Jumaat 13 Disember 13.12. Wow, saya sangat menantikan Bank of Canada, Mr. Stephen Poloz, sebab sebelah dia akan ada seorang perempuan. Itu assistant governor dia. Mana yang dipanggil, nama tak silap saya, nama dia Winston, tak silap saya. Winston lebih kurang nama dia, saya tak ingat sangat.
Lembut orang dia. Kita akan lihat sejauh mana CAD untuk beraksi pada 1:30 awal pagi Jumaat nanti. Adakah dia mampu menjunamkan USD CAD? Itu yang saya tunggu-tunggu sangat. Adakah dia tak mampu untuk meredakan dolar dan terpaksa akur untuk lebih tinggi kepada paras harga yang sekarang ada. Right. Dan bagi melihat penutup minggu ini, core retail sales, retail sales data yang cukup menarik perhatian saya, sangat memberi rangsangan kepada dolar seperti mana CPI, iaitu core memerlukan core retail sales bagi monthly, iaitu bagi bulan November, bacaan dijangkalah 0.4%, jangka meningkat daripada 0.2%. Bacaan yang sangat tinggi, pada saya sangat tinggi, sangat tinggi. Dia menyusut je 0.3 cukup untuk menjatuhkan dolar dan menerbangkan emas. Begitu juga dengan retail sales. Jika bulan 11 dia banyak berbelanja, dia mesti lebih pada 0.6 dan 0.7. Jika tidak, dolar akan jatuh. So yang mana korelate dengan dolar, semua akan jadi buy, terbalik. So saya meletakkan retail sales ini untuk kita buy pada bulan depan. Bulan Januari baru kita buy dolar. Kita sell dolar. Sorry. Kita buy dolar bulan depan untuk Januari. Bagi retail sale dan core retail sale adalah untuk buy dolar. Saya letakkan sasaran saya untuk beli. Adalah sebab kenapa. Pergilah tahu. Ada lah. Nanti kita jumpa Januari. Tapi untuk Jumaat nanti saya mensasarkan ini agak lemah, dan emas dalam proses untuk rally, untuk dibeli seketika. Dan saya menantikan phase 1. Saya bagi panduan untuk phase 1 ni, berjangkaan saya ya. Saya ada bagi dua bentuk pilihan dalam phase 1 deal. Jika Donald Trump ada mengatakan berita yang baik tentang phase 1 akan langsai pada 15-12 hari Ahad nanti, kebiasaannya beliau akan mengumumkan selepas habis waktu counter market beroperasi. Selepas Wall Street tutup. Baik. Biasanya macam tu. Itu yang saya nampak lah. Ini bermakna kita akan terima berita tu sama ada hari Ahad sebelah malam atau Isnin awal pagi, jika phase 1 itu design. Setuju? Satu. Kedua, katalah tak jadi sign. Tak jadi sign maksudnya. Okey, kalau tak jadi, baik. Tak jadi, mungkin dia tangguh ke, atau dia runding semula ke. Tangguh lain, runding semula lain. Faham kan ya? Tangguh ada tempoh, runding semula sedia ada, dibincangkan balik. Wah. Itu tak ada deadline tu. Memang tak ada deadline lah. 10 tahun lagi kah, 20 tahun lagi kah, apa nak kira, kan? Beza tu. Kedua-dua ini akan menjatuhkan dolar. Ni akan menjatuhkan dolar. Dan biasanya penangguhan sebegini dia akan diumumkan sebelum Wall Street tutup, sebelum Wall Street close. Macam malam ni, kata Wall Street akan close jam 6 pagi. Trump mungkin akan buat statement pukul 4 pagi atau mungkin pukul 2 pagi, bagi tahu benda ni akan ditangguhkan atau dirunding semula. Dia akan betul lebih awal. Masa itulah market akan dalam keadaan yang sangat volatile. Dolar akan mengalami kejatuhan, stock akan jatuh teruk. So by the next morning, untuk Monday-nya pula, bila tahu Ahad dia tak ada sign, maka tak mustahil gap berjengkal-jengkal panjang kalau dekat skrin tu. Memang jatuh teruk punya dolar. Kena alert tu semua. Itu apa yang saya nampak. Saya tak kata mesti ikut apa yang saya cakap, tapi itu kesan dia. Macam mana phase 1 akan memberi impak kepada market semasa phase 1 deal ini. It's a very very exclusive risk. Kalau saya cakap risk on boleh patah bertukar risk off, risk off boleh cancel boleh jadi risk on. Alert tolong. Betul je.
Okay, saya tak kata betul, tapi itulah dia pandangan seorang as a fundamental analysis, macam mana cara membaca dan bagaimana nak melihat kesan phase 1 ini terhadap market, terutama dalam bidang FIT yang kita buat sekarang. Yep. Boleh nampak? Okay, alright. Okay, Pak Zul, rasa saya dah 11.30 malam. Okay, baik. Pada mereka yang mengutarakan pertanyaan tadi, insyaAllah daripada penerangan sepanjang hampir pada 7 jam 3 hari 2 malam ni. Wow. Khususkan pasal UK election dan juga phase 1 deal ini. Okay, mudah-mudahan, bukan sedikit, saya minta banyak. Ya Allah, berikanlah kebanyakan makluman ini, ilmu ini pada semua mereka di luar sana. Amin, ya Allah. Supaya kefahaman itu, apa yang aku ada ini dapat mereka manfaatkan. Amin. Aku juga ada manfaat, mereka ada manfaat, semuanya dapat pahala. Amin. Kau juga ya Allah yang berikan kami semua profit yang mengkayakan. Terima kasih. Amin, amin. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih Pak Zoya yang sebelum- dah bersama kami. Ya. Sebelum tu PJ Akmal dia cakap love cikgu. Weh. I bukan ni lah. I bukan. Alhamdulillah. Terima kasih panggilan. Lama tak jumpa dia. Itulah. Sekali salam semula. Terima kasih. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, semoga sedikit sebanyak dapat memberi anda ini sebab memang tadi pun broker kita ada sentuh bab bila ada election, bila ada benda-benda penting ya tentang geopolitik ni, kita kena alert sikit lah takut nanti anda terlampau, orang kata macam mana ya, oh ni ada FOMC terlampau teruja kan, teruja sekarang elok anda nak hasilkan keuntungan jadi bertukar menjadi tragedi. Baik, setakat ini dulu pertemuan kita. Esok bersama dengan siapa artis kita? FOG dan juga borak bersama DJ Blento, Jeffrey Diano Blento. Assalamualaikum, jumpa lagi.